Prinsip kebebasan laut boleh didapati dalam perkara 86 Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982. Terdapat 6 kebebasan yang dijamin, antaranya ialah kebebasan pelayaran, kebebasan overflight, kebebasan untuk meletakkan kabel dasar selam dan saluran paip, tertakluk kepada bahagian 6 dan lain-lain. Kebebasan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua negara dengan mengambil kira kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas dan juga dengan mengambil kira hak di bawah konvensyen di kawasan itu. Prinsip kebebasan laut lepas telah diterangkan oleh JIDEL sebagai prinsip umum undang-undang antarabangsa. Manakala Grotius menyatakan dua prinsip. Pertama, bahawa laut tidak boleh menjadi objek peruntukan persendirian atau negara. Kedua, bahawa penggunaan laut lepas oleh satu negeri akan membiarkan medium tersedia untuk digunakan oleh negeri lain. Ujian senjata yang melibatkan penutupan kawasan besar lautan dianggap oleh sesetengah pihak sebagai satu bentuk sah untuk menikmati kebebasan laut dan oleh yang lain sebagai penafian serius terhadap kebebasan itu. Ujian senjata biasanya di laut lepas, pengguna laut dimaklumkan tentang kawasan dan masa yang terlibat. Dalam kes ujian nuklear 1974, Perancis mengisytiharkan Laut Pasifik ditutup kepada kapal asing untuk ujian senjata. Australia dan New Zealand membawa kes itu ke ICJ kerana pencemaran radioaktif di laut lepas merupakan gangguan terhadap kebebasan laut lepas. Perancis akhirnya sendiri membatalkan ujian itu. Saya akan menerangkan tentang pengecualian kepada prinsip kebebasan laut. Terdapat 6 pengecualian kebebasan laut lepas, iaitu yang pertama, larangan kebudakan slavery, kedua, pembajakan pirasi, ketiga, perdagangan obat-ubat narkotika dan bahan psikotropika, illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substance, keempat, pengejaran seketika hot pursuit, kelima, penyiaran gelap unauthorized broadcasting, dan keenam, pencemaran lingkungan laut, pollutions of the marine environment. Pertamanya, hak untuk bebas dari perbudakan tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights 1948. Larangan bagi pengecualian kedua, iaitu pembajakan, telah diatur dalam artikel 100 sampai artikel 107 UCLOS. Larangan perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika telah dinyatakan dalam artikel 108 UCLOS. Maka, berdasarkan pasal ini, negara diberikan kewajipan untuk menumpas dan menangkap pelaku yang melakukan perdagangan gelap obat-ubat narkotika dan bahan psikotropik yang telah ditentang oleh konvensi internasional. Seterusnya, larangan penyiaran gelap unauthorized broadcasting telah dicatat dalam artikel 109, manakala pencemaran lingkungan laut telah dinyatakan dalam artikel 94 UCLOS. Akhirnya, pencemaran lingkungan laut telah dimasukkan dalam artikel 192 sehingga 237 UCLOS yang mengenali perlindungan dan pemeliharaan mari pensekitaran. Setiap negara mempunyai hak untuk melalui kapal yang mengibarkan benderangan di laut lepas. Undang-undang antarabangsa mengenakan kewajipan kepada setiap negara untuk menetapkan kapal di wilayahnya dan hak mengibarkan benderanya. Kapal mempunyai kewarganegaraan negara yang mentera mereka berhak untuk mengibarkan. Negara kapal nasional dikenali sebagai negara bendera. Kewarganegaraan kapal adalah kepentingan praktikal kerana hanya bendera negara memberi local standard di hadapan mahkamah dan tribunal antarabangsa bagi pihak kapal tertentu. Dalam kes The Grand Prince, sebuah kapal perikanan mengibarkan bendera Belize telah ditangkap di ZEE Perancis pada alasan bahawa ia menangkap ikan tanpa kebenaran. Kapal itu ditahan di pelabuhan Perancis.
Polis memohon kepada Tribunal Antarabangsa untuk pembebasan segera kapal itu di bawah perkara 292 UNCLOS. Namun, polis telah pun membatalkan pendaftaran kapal itu dan kapal itu telah didaftarkan di Brazil. Tribunal memutuskan bahawa pemohon gagal membuktikannya polis adalah negara bendera kapal dan tidak mempunyai bidang kuasa. Jika terdapat kejadian pelanggaran antara kapal atau kejadian lain yang berkaitan dengan pelayaran kapal di laut lepas yang melibatkan tanggungjawab panel atau tata tertib nakoda atau mana-mana orang lain dalam perkhidmatan kapal itu, perkara 97 fasa 1 UNCLOS hendaklah dirujuk. Perkara 97 Fasal 1 UNCLOS menyebut bahawa dalam kejadian yang disebutkan di atas, tiada prosiding keseksaan atau tata tertib bolehlah dimulakan terhadap orang tersebut kecuali di hadapan pihak berkuasa kehakiman atau pentadbiran sama ada negara bendera atau negara di mana orang itu adalah warga negara. Perkara 92 Fasal 2 UNCLOS juga menyebut bahawa dalam hal tata tertib, negara yang telah mengeluarkan sijil indak atau sijil kecekapan atau lesen hendaklah sahaja kompeten selepas proses undang-undang yang sewajarnya untuk mengumumkan penarikan balik sijil tersebut. Walaupun pemegang bukan warga negara negeri yang mengeluarkannya. Perkara 97 Pasal 3 juga menyebut bahawa tiada penangkapan atau penahanan kapal walaupun sebagai langkah penyiasatan boleh diperintahkan oleh mana-mana pihak berkuasa selain daripada negara bendera. Mengenai hak lawatan, kapal perang yang bertemu di laut lepas dengan kapal asing selain kapal yang berhak mendapat kekebalan sepenuhnya menurut perkara 95 dan 96 tidak dibenarkan menaikinya melainkan terdapat alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa kapal itu terlibat dalam cetak rompak, kapal terlibat dalam perdagangan hamba, kapal terlibat dalam penyiaran tanpa kebenaran dan negara bendera kapal perang mempunyai bidang kuasa di bawah artikel 109. Kapal itu tanpa kewarganegaraan atau melalui mengibarkan bendera asing atau enggan menunjukkan benderanya, kapal itu pada hakikatnya berkewarganegaraan yang sama dengan kapal perang. Perkara 95 menyebut bahawa kapal perang di laut lepas mempunyai kekebalan sepenuhnya dan bidang kuasa mana-mana negara selain negara bendera. Perkara 96 menjelaskan bahawa kapal yang dimiliki atau dikendalikan oleh sesebuah negara dan digunakan hanya untuk kerajaan perkhidmatan, bukan komersial, hendaklah di laut lepas mempunyai imuniti sepenuhnya daripada bidang kuasa mana-mana negeri selain negeri bendera. Malaysia tidak mempunyai perundungan yang khusus untuk jenayah pelanunan dan tiada sebarang definisi pelanunan dalam perundungan domestik. Oleh itu, suspek yang ditangkap perlu dibicarakan atas jenayah lain yang paling sesuai dengan rang undang-undang seperti rompakan bersenjata, konspirasi jenayah dan kekerasan jika unsur-unsur tertentu dipenuhi. Seperti saya tahu, undang-undang di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan Kanun Keseksaan telah digabungkan untuk mendakwa laut lepas di Malaysia. Jenayah laut boleh didakwa sebagai kesalahan di bawah Kanun Keseksaan di bawah Seksyen 392 atau 397. Mereka melakukan kesalahan merompak apabila bersenjata ada dengan cubaan untuk menyebabkan kematian atau kecederaan yang teruk yang akan dihukumkan dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 14 tahun dan dia juga boleh didenda atau disebat. Bagaimanapun, jika perbuatan itu melibatkan pembunuhan nyawa orang lain, lalu itu boleh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang merupakan satu kesalahan membunuh dan jika sapi kesalahan akan dihukum gantung sampai mati.
Seksyen 22 subsection 1A IW tentang Mahkamah Kehakiman memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana orang di laut lepas di mana kesalahan itu ada berlawanan dengan undang-undang tempatan. Seksyen 22 subsection 1B AMK dan Seksyen 127A KPJ pada masa yang sama memberi peluang besar kepada pihak berkuasa untuk mendakwa pesalah yang disaki melakukan perlawanan, rompakan dan rompakan bersenjata di laut. Perlawanan merupakan suatu pengecualian kepada kebebasan di laut lepas. Perlawanan merujuk kepada sebarang perbuatan jenayah termasuk sebarang tindakan keganasan, penahanan, rampasan sama ada oleh kru atau oleh penumpang kapal persendirian atau kapal terbang di laut lepas terhadap kapal terbang atau terhadap orang dan harta di atasnya. Menurut perkataan Pengarah Eksekutif Dadah dan Jenayah PBB, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kebebasan pelarayaan di laut lepas sering dieksploitasikan oleh kumpulan penjenayah dan ini termasukkan Lanun. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tindakan perlawanan mengancamkan keselamatan maritim dengan berakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan fizikal, gangguan pada perdagangan dan perlayaan dan juga akan menyebabkan kerugian kewangan. Oleh itu, di bawah Undang-Undang Laut Antarabangsa, terdapat peruntukan-peruntukan yang menyediakan rangka kerja untuk menangani jenayah perlawanan. Menurut Perkara 100 Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, semua negara hendaklah bekerjasama dalam menangani perlawanan di laut lepas atau di mana-mana tempat lain di luar bidang kuasa mana-mana negeri. Perkara 105 pula memperuntukkan tentang perapasan dan pemeriksaan kapal atau kapal terbang di laut lepas atau mana-mana tempat lain di luar bidang kuasa mana-mana negeri. Setiap negara boleh merampas kapal atau kapal terbang Lanun atau kapal yang diambil atau dibawa kawalan Lanun. Setiap negara mempunyai kuasa untuk menangkap orang dan merampas harta di atas kapal. Mahkamah negara yang menjalankan perapasan mempunyai kuasa untuk memutuskan tentang hukuman yang akan dikenakan dan juga berkuasa untuk menentukan tindakan yang diambil berkenaan dengan harta benda yang di atas kapal atau kapal terbang tersebut. Seterusnya, saya dan rakan saya, Yong Kingai akan membentangkan mengenai hak kejar dan menangkap. Jadi, bagi melindungi kepentingan negeri maritim, Undang-Undang Antarabangsa membenarkan hak kejar dan menangkap bagi kapal yang telah melakukan kesalahan dalam zon maritimnya. Tujuan bagi kewujudan hak ini adalah untuk mencegah kapal luar daripada mengelak penangkapan dengan melarikan diri ke laut lepas. Dalam erti kata lain, hak ini merupakan kecualian bagi doktrin kebebasan laut lepas. Terdapat 6 elemen bagi hak kejar dan menangkap yang sah berdasarkan Perkara 111 Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982 UNCLOS. Pertama sekali, usaha mengejar kapal asing boleh dilakukan apabila pihak berkuasa negara pantai yang berwibawa mempunyai alasan kukuh untuk mempercayai bahawa kapal itu telah melanggar undang-undang dan peraturannya yang berkaitan dengan mana-mana zon maritimnya. Kedua, pengejaran sedemikian mestilah dimulakan apabila kapal asing atau salah satu botnya atau kraf lain bekerja sebagai satu pasukan dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk yang berada dalam zon maritim tertentu. Ketiga, pengejaran hanya boleh dimulakan selepas isyarat visual atau pendengaran untuk berhenti diberikan pada jarak yang membolehkannya dilihat atau didengari oleh kapal asing itu. Keempat, pengejaran mestilah berterusan dan tidak terganggu. Kelima, hak itu hanya boleh digunakan oleh kapal perang atau pesawat tentera atau kapal atau pesawat lain yang ditandakan dengan jelas dan boleh dikenal pasti sebagai dalam perkhidmatan kerajaan dan diberi kuasa untuk itu. Dan terakhir sekali iaitu keenam, hak pengejaran dan penangkapan mestilah terhenti sebaik sahaja kapal yang dikejar memasuki laut wilayah negerinya sendiri atau negara ketiga. Jika kapal telah dihentikan atau ditangkap dalam keadaan yang tidak mewajarkan pelaksanaan hak mengejar dan menangkap, ia hendaklah diberi pampasan untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang telah atau mungkin dialami. Hak kejar dan menangkap tidak bermaksud kekerasan apa-apa tahap sahaja boleh digunakan.
Dalam kebanyakan keadaan, pelaksanaan hak ini mungkin akan gagal apabila kapal yang dikejar enggan untuk berhenti ataupun mula melarikan diri. Dalam situasi ini, persoalan yang penting ialah kekerasan ke tahap apa boleh digunakan untuk memastikan penangkapan yang berjaya. Misalnya dalam kes Red Crusader tahun 1962, sebuah kapal perlindungan perikanan Denmark telah menangkap kapal pukat tunda Scotland iaitu Red Crusader di luar wilayah Denmark dan telah mengarahkan Red Crusader untuk meneruskan ke wilayah Denmark supaya dibicarakan atas kesalahan menangkap ikan di kawasan larangan. Selepas seketika, Kapten Red Crusader telah mengurung rombongan penumpang Denmark di kapalnya dan melarikan diri. Selepas kapal Denmark telah mengejar selama setengah jam, kapal Denmark itu telah melepaskan satu das tembakan di belakang dan di hadapan Red Crusader. Api kemudian juga dibuka pada pengimbas radar dan lampu Red Crusader. Dan semua tembakan ini adalah dengan pukulan sebenar ataupun solid shot. Suruhanjaya Siasatan selepas itu telah memutuskan bahawa kapten kapal Denmark ini telah melebihi penggunaan kuasa yang sah dengan melepaskan tembakan tanpa apa-apa amaran terdahulu dan dengan mewujudkan bahaya kepada nyawa manusia di atas kapal Red Crusader. Cara lain sepatutnya dicuba terlebih dahulu. Secara kesimpulannya, memandangkan keadaan pemanasan global yang semakin teruk dan aktiviti manusia yang semakin pesat di laut lepas, penguatkuasaan undang-undang laut antarabangsa di laut lepas menjadi semakin mencabar. Muncullah pada bulan Mac tahun 2023 ini, anggota-anggota PBB telah mencapai pengembangan yang memberangsangkan dengan menandatangani treaty yang mengawal selia laut lepas. Treaty itu juga akan menyediakan rangka kerja untuk mewujudkan kawasan perlindungan marin yang luas untuk melindungi daripada kehilangan hidupan liar dan juga berkongsi sumber genetik laut lepas. Treaty ini juga akan menubuhkan persidangan parti ataupun Conference of Parties yang akan bermesyuarat secara berkala dan membolehkan negara anggota supaya dipertanggungjawabkan dalam isu seperti tadbir urus dan biodiversiti. Dengan itu berakhirlah pembentangan kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton.